Bersama-sama kita pada hari ini dua orang SLT daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bengawan 2, iaitu Datin Hajah Masnia, Pengetua SMK Bengawan 2, dan juga Puan Laura Julius, Middle Leader sekolah ini. Tidak lupa juga bersama-sama kita pada hari ini moderator kita, Pengarah Eksekutif Lipat Services, Nina Adlan Desni, yang akan bersama kita di sesi soal jawab di penghujung sesi ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan soal topik yang berkaitan kepimpinan berkesan bersama program Sekolah Amanah. Dimaklumkan kepada para hadirin semua bahawa sesi ini akan direkodkan dan juga akan sedang live di Facebook. Jadi tuan-puan dialukan untuk turn on atau off video dan pastikan suara di-mutekan. Okey, dengan ini saya persilakan Datin untuk memulakan sesi ini. Okey, terima kasih kepada Syikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan al-Mubarak. Salam Papa Smart kepada anda semua hadirin semaya. Pertama sekali syukur alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada kesempatan pada petang ini melalui webinar. Terima kasih kepada Lipat Services atas peluang yang diberikan untuk satu perkongsian pada petang ini. Perkongsian ini adalah pengalaman kami sebelum dan selepas bersama program Sekolah Amanah. Ruang lingkup hanyalah SMK Bengawan 2. Yang baik jadikan amalan dan bawalah bersama tuan-tuan hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi dan izinkan saya memulakan perkongsian pada petang ini yang bertajuk Kepimpinan Berkesan bersama program Sekolah Amanah di SMK Bengawan 2. SMK Bengawan 2 terletak lebih kurang 54 km daripada Kota Kinabalu International Airport yang boleh dilalui melalui dua jalan, Pen Borneo dan juga laluan pantai. Dan inilah wajah SMK Bengawan 2 Sekolah Amanah Himanis Cluster bermula 2015 dan berakhir pada 2020. Hadirin dan hadirat sekalian, melalui program Sekolah Amanah, pemimpin utama dikenali sebagai leader teams. Terdiri daripada pengetua yang duduk itu satu, penolong kanan HEM dan penolong kanan co-curriculum. Di belakang itu yang 5 orang itu adalah pemimpin pertengahan, terdiri daripada guru-guru yang dilantik melalui temuduga dan seterusnya dilatih diasuh oleh LIPAD sendiri. Secara kasarnya, SLT dan middle leaders sebenarnya runners of this program. Jatuh bangunnya program Sekolah Amanah ini terletak di bahu senior leader teams dan juga middle leaders. Okey, di SMK Bengawan 2 ini kita ada guru 42 orang, DJ 52 seorang, DJ 48 12 orang, DJ 44 21 orang, DJ 42 2 orang, DJ 41 5 orang, AKP 13 orang, pelajar-pelajar terdiri sehingga hari ini 573 orang yang rata-ratanya adalah penduduk di sekitar Himanis. Hadirin hadirat sekalian, sama-samalah kita lihat dan renungkan bagaimana kedudukan sekolah sebelum bermulanya program ini. Iaitu cabaran dalaman kami terdiri pada guru yang ada yang menolak
program ini memandangkan program ini banyak tugas yang akan dilakukan, balik lambat, and then ada yang dah di comfort zone, ada yang nak pindah juga, dan ada juga bermasalah. Maklumlah LIPEC ini terdiri daripada orang asing, dan kita pula tak asing lagi dengan najis burung. Kemudian cabaran luar, ibu bapa dia selalunya kalau perhimpunan di sekolah amat jarang boleh datang yang dalam 20% saja begitu, kerana mereka ini terdiri pada petani nelayan sahaja. Namun di samping itu kita punya kekuatan luaran, iaitu kita mempunyai lebih kurang 26 NGO terdiri pada jabatan kerajaan, persekutuan dan negeri yang bersama-sama menjadi bapa angkat sekolah kita, dan PPD dan JPN adalah tulang belakang kepada program ini di SMK Bengawan 2. Dan kekuatan yang sangat saya akui yang membantu kepada program ini yaitu SLT. 3 orang SLT selain pengetua menerima program ini, dan beberapa guru juga menerima program ini tanpa banyak persoalan, dan saya sendiri. Sebab itu saya meletakkan moto sekolah ini, mun bekarih andang belurih semuanya boleh, kerja kuat mesti berhasil, dan saya sentiasa dengan pepatah saya, ini dah menjadi ucapan saya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan siapalah saya untuk tidak menerima arahan daripada KPM, daripada JPN, daripada PPD. Keakuran saya menyebabkan saya menerima sebulat hati program ini, dan saya redha dengan ketentuan Allah kerana saya yakin segala sesuatu yang Allah berikan bukanlah sia-sia, tetapi ianya akan ada memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah. Sebelum kita bercerita panjang apakah program sekolah amanah, sebenarnya kita boleh Google garis panduan ini ataupun masuk Google, tulis saja Trust School ataupun program sekolah amanah. Secara umumnya, apakah program sekolah amanah itu? Dia adalah merujuk mentransformasikan pendidikan di sekolah ke peringkat kebangsaan, dan dia juga ingin melonjakkan kualiti pendidikan negara melalui 4 strategic goal atau matlamat strategik, dan impaknya itu adalah meningkatkan prestasi murid secara holistik. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Persepsi awal kami sebelum didatangi sekolah amanah, kami ni hebat sebab dah 2 kali dapat New Deal pada tahun 2012 dan juga 2013. Alhamdulillah. Hakikatnya, apabila LIPEC datang menilai kami dengan skor-skor, mungkin skor tersendiri yang dimiliki oleh LIPEC, pada tahun 2015 dan nampak di situ TOB SG1 2016 34.5%. Sedangkan melalui program ini KPI menjelang tahun 2020 ialah 90%. Mampukah SMK Bengawan 2 mencapai hasrat dan tujuan program sekolah amanah, iaitu mentransformasikan kepimpinan, PDPC, kemenjadian pelajar, penyertaan PIBG community sehingga ke 90% dalam jangka masa 5 tahun. Apakah yang akan dilakukan kepada kami warga sekolah, kepada pemimpin selama lebih kurang 5 tahun? Mengapakah faktor kepimpinan dan pengurusan ini menjadi keutamaan dalam program sekolah amanah? Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, SLT dan Midlet sebulat suara berani melangkah untuk merealisasikan program sekolah amanah ini di SMK Bengawan 2. Maka kami pun menggariskan apakah yang perlu kepimpinan senior leadership akan buat di sekolah. Pertama sekali kami merangka beberapa strategi untuk kejayaan program ini.
Visi mestilah jelas kepada warga sekolah, crystal clear, dan kami mampu menjawab apapun soalan, apapun kemungkinan daripada guru-guru, ibu bapa, masyarakat. Apakah program sekolah amanah itu? Apakah objektifnya? Apakah sukses kriteria yang perlu kami evidenskan untuk mencapai visi sekolah amanah? Misinya pula, kepimpinan sekolah mesti ditransformasikan. Caranya dengan bimbingan LeapEd. Terima kasih LeapEd Services. Melalui CPD, PLC Bengkel, kerja rumah, learning walk, learning observation, TSIP tracker menjadi rujukan utama kami. Yang kami galas di belakang kami ialah TSSP. Yang kedua, data driven decision making. Kami diajar tentang data. Bercakap sekolah amanah ini kita bercakap tentang data. Bagaimana kita mentriangulasikan data? Bagaimana data dipelbagaikan penggunaannya? Data melahirkan program. Data menjadi penyelamat masalah. Resolusi, penambahbaikan, menjana ilmu inovasi. Dan data ini mestilah dianalisis mingguan melalui mesyuarat pengurusan, bulanan, tahunan, dan dilaporkan bulanan ke pihak LeapEd Services. Kemudian seterusnya, connecting the dots. Apa yang dimasukkan dengan dots ini? Dots ini adalah terdiri daripada SLT, Midlet, guru, murid, AKP, syarikat keselamatan dan pembersihan, ibu bapa dan community. Ini adalah kerjasama teamwork antara dots. Pengetua yang berada di tengah-tengah itu bertanggung jawab kepada semua. Semua yang di luar sana itu pula bertanggung jawab kepada pengetua. Hubungan dua hala ini memudahkan cara dalam mengatasi apa jua permasalahan sama ada daripada murid, sekolah ataupun masyarakat sekitar. Seterusnya, apakah yang kami lakukan ASLT dalam responsif keberadaan dan penghargaan? ASLT sentiasa membuka pintu pejabat seawal jam 7 pagi untuk perbincangan. Setiap pagi ada perjumpaan santai, sama ada saya akan masuk ke bilik SLT yang lain ataupun mereka datang ke bilik pengetua. Moto kami pertama, be responsive to teachers and students' need. Be responsive to teachers, students' needs. No delay. Praise them immediately with beautiful words. Andalah harapan saya. Tanpamu siapalah saya. Semoga Allah merahmati kamu. Kata-kata begitu menjadi mainan di bibir kami SLT. Dan seterusnya, the key of developing people is to catch them doing something right. Yang silap kita buat-buat tak tahu. Sebagaimana LeapEd mengajar kami, walaupun kami mungkin silap, dia tak akan cakap silap. Dia kata ada lagi lain. Jadi catch them doing something right. Dan selalu saya katakan teamwork is none of us is as smart as all of us. This is teamwork. And visible. Visible. Boleh dilihat di mana-mana pun. Dan easy to talk with. Win-win situation. Kalau cikgu nak cuti, saya bagi cuti. Tapi bila masa perdana, saya perlukan kamu, you are 100% mine. That is final. Sebab saya pun pernah menjadi cikgu seperti mereka. Think if you are the teachers. Tak boleh juga kru sangat think if you are there. Kalau kita guru, apa perasaan kita kalau pengetua, SLT, pay attention dengan kita, menaruh harapan pada kita. Jadi pengalaman sebagai guru itu kita gunakan dalam kepimpinan. Kemudian, data tadi saya katakan, data driven decision making,
apabila kita melihat ada guru-guru ini sudah menjadi pemimpin di bilik SBC. SBC ini subject based classroom, kita ada 36 buah subject based classroom milik sepenuhnya, di bawah sepenuhnya kepimpinan seorang guru. Apabila guru-guru ini mengamalkan 14 kompetensi dalam program sekolah amanah dan mereka buat yang terbaik, kita akan kongsikan dalam program Kupi-Kupi. Terima kasih kepada Cikgu Majid, mantan PK1 yang meninggalkan program ini. Kupi-Kupi itu adalah sebenarnya lepas kita berkongsi pengalaman best practices itu, kita akan minum kopi. Tapi kopi di situ adalah kumpulan untuk peningkatan ilmu, kumpulan untuk peningkatan inovasi. Kemudian apabila kita menganalisis data tentang pelajar, maka wujudlah satu program yang kita namakan ADACO. A stand for attendance, D discipline, A academic, and of course co is co-curriculum. We think that kalau attendance itu kita boleh atasi, mereka boleh datang ke sekolah, ada program berdudun dan sebagainya, dan mereka datang ke sekolah, maka kita boleh atasi masalah disiplin dan akhirnya akademik akan dilonjakkan. Dan yang terakhir, BIS kita ni jua, ini adalah bahasa tempatan tuan-tuan untuk menarik perhatian warga sekolah. Kita ambil perkataan sekitar, BIS kita ni jua maksudnya kita-kita juga ini. Jatuh bangunnya program ini adalah terletak pada bahu kita. Cubit sebelah kiri kanan pun terasa. Dan akhirnya guru-guru SMK Bongawan 2 tanpa dipaksa, derma sedekah menjadi amalan biasa. Datang penghujung minggu cuti sekolah sudah menjadi kebiasaan kepada mereka. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya digandingkan dengan warga SMK Bongawan 2 yang baik-baik belaka. Dan seterusnya kita lihat, tonton bersama tuan-tuan dan puan-puan, apa kata guru-guru kami tentang kepimpinan di sekolah Bongawan 2. Lakilis, kami mendapat pengetua yang prihatin dan memberi bimbingan sepenuhnya arah mencapai visi dan misi sekolah amanah itu. Begitu juga dengan SLT, di mana mereka saling bekerja sama untuk membimbing guru-guru mengamalkan amalan sekolah amanah. Dan sekolah amanah ini mempunyai satu jawatan khas, yaitu middle leader. Selalunya middle leader akan membuat satu meeting khas untuk membantu guru-guru yang dibawa untuk memimpin agar guru-guru yang di bawah jagaannya akan mencapai kompetensi 14 dalam amalan PDPC. Sekiranya ada masalah, middle leader dengan guru mempunyai masalah, mereka akan bawa dalam grup middle leader dan mereka akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan dan mereka share masalah yang mereka hadapi dan mereka akan selesaikan dalam satu meeting. Okey, berdasarkan pengalaman saya di sekolah amanah selama 4 tahun, jadi apa yang saya nampak di sekolah ni, dia lebih kepada kepimpinan. Kepimpinan sama ada senior leader team ataupun middle leaders. Mereka sentiasa membangunkan guru-guru di bawahnya. Dari segi macam mana mau mengadakan teaching and learning method yang lebih efektif, dan juga sentiasa memastikan suasana sekolah ini diceriakan dan sentiasa mempromotkan sekolah keluar. So means kami dikelilingi oleh stakeholders yang ramailah sebenarnya. Jadi di sini dengan peranan mereka ini, sebenarnya kami yang sebagai guru biasa Okey, itulah luahan guru-guru kami dan seterusnya saya persilakan Puan Laura Julius untuk berkongsi kepimpinan pertengahan middle leaders di SMK Bongawan 2. Silakan Cikgu Laura. Terima kasih kepada Datin Pengetua. Selamat petang
salam sejahtera dan salam papar smart. Saya Laura Julius, merupakan Ketua Middle Leader di SMK Bengawan 2. Untuk makluman semua, SMK Bengawan 2 mempunyai 5 orang Middle Leaders di bawah program Sekolah Amanah. Dan sebenarnya kami rasa sangat bersyukur kerana kami mempunyai seorang pengetua yang berkaliber dan mendapat bimbingan daripada pegawai-pegawai LIPED yang kompeten. Membicarakan mengenai kepimpinan Middle Leaders di SMK Bengawan 2, saya mulakan dengan satu akronim, iaitu HAMIBUTA. HAMIBUTA ini sebenarnya adalah satu akronim yang tercetus hasil daripada PLC yang dan tidak formal berlaku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan sepanjang tahun. Oleh itu, H bermaksud hari, Mi bermaksud minggu, Bu bermaksud bulan dan Ta bermaksud tahun. Mesyuarat yang dirancang dalam jadual dan takvim adalah wajib. Namun PLC sentiasa berlaku, tidak mengira waktu dan tempat apabila ada masa kami bersama. Kami diibaratkan bagai aur dengan tebing, kerana teamwork di antara kami itu sangat kuat. Kami saling memerlukan di antara satu sama lain. Perkara pokok yang menjadi perbincangan itu berkaitan dengan coaching and mentoring, berkaitan dengan PDPC, coaching and mentoring berkaitan PDPC, CPD PLC, learning observation, learning walk, dan kajian tindakan. Seterusnya Memento. Memento ini sebenarnya merupakan satu program yang dirancang untuk tujuan coaching and mentoring. Semua guru dibahagikan kepada 5 kumpulan yang diketuai oleh seorang middle leader. ML merupakan mentor kepada guru-guru yang berada di bawahnya. Di sini middle leader berperanan dalam coaching and mentoring berkaitan dengan PDPC ataupun standard secara berkumpulan ataupun secara individu. Selain itu, coaching and mentoring itu juga berlaku dalam CPD dan PLC. Dalam lesson observation, di mana sebelum dan selepas LO, guru-guru akan dibimbing. Selain itu, learning walk. Middle leaders akan mengadakan learning walk bersama dengan SLT dan selepas itu feedback akan diberi kepada guru-guru. Jadi ini akan banyak membantu guru-guru, terutamanya guru-guru baharu. Demikian juga dengan kajian tindakan. Kerana kajian tindakan ini adalah wajib kepada semua guru di bawah program Sekolah Amanah yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi murid. Dan seterusnya berkata tentang DDDM. DDDM adalah merupakan data driven decision making seperti yang telah dikatakan oleh Datin Pengetua sebentar tadi. Sekolah ini sebenarnya memang mengamalkan DDDM. Kerana melalui DDDM ini data dapat dikumpul melalui jika middle leader kami mengadakan lesson observation dan juga learning walk, maka data diperolehi daripada kedua-dua ini. Baik, ini adalah merupakan Google Form yang kan di mana beberapa bahagiannya terdapat zon-zon, ada 5 zon, ada 5 bangunan di sekolah ini dan kami bahagi-bahagikannya. Di mana dalam Google Form ini sebenarnya terdapat beberapa item yang berkaitan dengan 14 kompetensi di mana SLT dan juga middle leader akan tiklah mana yang dapat diperhatikan semasa kami menjalankan learning walk. Jadi daripada Google Form ini kami akan mendapat analisis secara automatik. Jadi analisis yang diperolehi, contohnya seperti ini. Jadi analisis inilah yang merupakan data untuk kami murid dan Bengawan 2. Jadi dengan
selepas merancang, setelah berbincang dalam mesyuarat PLC, Middle Leaders dan juga SLT, maka kami merancang CPD dan juga PLC yang bersesuaian, mengikut kompetensi yang masih belum dikuasai sepenuhnya berdasarkan kepada analisis data yang kami perolehi. Kesannya, PDPC lebih berkualiti, pelajar holistik terhasil, dan persekitaran Bidik Darjah juga semakin baik. Adalah menjadi tugas Middle Leaders agar PAK 21 dibudayakan dan dilestarikan di SMK Bengawan 2 melalui 14 kompetensi yang menjadi tunggak kepada PDPC Sekolah Amanah. PAK 21 menekankan 4K1N, yaitu kolaboratif, komunikasi, kreatif dan kritis serta nilai murni. Dan ia adalah merupakan sebahagian daripada 14 kompetensi tersebut. Maka PAK 21 dapat dibudayakan dan dilestarikan di SMK Bengawan 2. Seterusnya, pembudayaan kajian tindakan juga menjadi tanggungjawab Middle Leaders untuk membimbing dan memastikan guru-guru di bawahnya menjalankan kajian tindakan. Kerana kajian tindakan ini adalah merupakan sebahagian daripada penilaian prestasi guru di bawah program Sekolah Amanah. Walaupun kajian tindakan yang dibuat tidaklah sehebat mana, namun guru-guru telah berusaha untuk mengenal pasti masalah pencapaian akademik murid dan menjalankan intervensi. Terdapat juga guru-guru yang telah berjaya ke peringkat daerah dan juga negeri melalui pembentangan kajian tindakan ini. Akhir sekali, inovasi, di mana melalui intervensi daripada kajian tindakan, alat-alat bantu mengajar dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan itu dihasilkan. Dan inovasi terbesar di sekolah SMK Bengawan 2 adalah merupakan subject based classroom seperti yang telah dikatakan oleh Datin Masnia sebentar tadi. Dan akhir sekali adalah Google Form seperti yang saya telah katakan tadi, di mana kami menggunakan Google Form. Jika sebelum ini, sebelum inovasi kami hanya menggunakan borang bercetak sahaja, tapi sekarang kami menggunakan Google Form, maka analisis data itu diperolehi dengan mudah dan Middle Leaders dapat bekerja juga dengan lebih mudah. Jadi itu sahaja kepimpinan Middle Leaders di SMK Bengawan 2 yang dapat saya kongsikan. Middle Leaders di SMK Bengawan 2 ini berterusan demi kejayaan sekolah SMK Bengawan 2 dalam melahirkan anak-anak bangsa yang holistik. Seterusnya, marilah kita saksikan lagi rakaman video daripada seorang guru dan juga SMK. Okey, sejujurnya sebagai guru yang bertugas di sekolah amanah, yang paling banyak membantu saya adalah coach atau mentor saya sendiri iaitu middle leader. Sebab kalau di sekolah amanah ini setiap guru dibahagikan mengikut middle leader masing-masing. Jadi middle leader ini yang akan menjadi coach kepada guru-guru di bawahnya untuk membantu daripada pelbagai sudut, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru dan pelbagai aktiviti seperti PLC, bengkel, CPD yang diadakan untuk meningkatkan kemahiran guru bagi membantu peningkatan prestasi pembelajaran pelajar. Okay, bukan sahaja daripada sudut akademik maupun dari sudut sahsiah. Okey, sepanjang bertugas di sini, middle leader saya, ML saya sendiri banyak memberikan pujuk ajar dan bimbingan kepada saya, khususnya daripada bagaimana saya hendak memberikan masa saya untuk memastikan tugas yang saya lakukan lebih efektif, khususnya ketika pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan setiap kali, banyak kali dilakukanlah, terutamanya secara personal, secara individu ataupun secara berkumpulan. Jadi sebenarnya ini banyak membantu saya lah, khususnya kepada saya, guru yang masih baru di sekolah ini. Jadi saya boleh nampak dia punya perjalanan kerja itu bagaimana. Memang membantulah, terutamanya dari macam mana saya ingin mengurus pelajar, bagaimana membaiki mutu pengajaran saya agar pelajar dapat mengikuti setiap pengajaran dan pembelajaran itu secara lebih efektif.
Baik, menjadi ML ini merupakan bagi saya merupakan suatu kesempatan untuk belajar perkara baru dan juga pengalaman baru. Baik, terutamanya apabila saya bekerja rapat dengan para SLT dan ML dalam pencerapan pengajaran dan pembelajaran. Di sana banyak benda baru yang saya pelajari, terutamanya dalam menggunakan data, rubrik, kompetensi pengajaran dalam menilai pengajaran para guru. Banyak amalan terbaik yang dapat saya lihat semasa proses pencerapan tersebut yang dapat saya gunakan sendiri di dalam kelas untuk memperbaiki corak pengajaran saya, untuk membimbing dan membantu para pelajar meningkatkan prestasi mereka dalam kelas. Begitu juga apabila melaksanakan learning walk bersama-sama dengan rakan ML dan juga para SLT. Pada saya, SLT di sekolah ini sangat mahir menggunakan rubrik kompetensi pengajaran sehingga dapat menjelaskan satu persatu mengapa mereka memberikan skor tertentu kepada para guru. Ini memberikan saya peluang untuk memperbaiki corak pengajaran dalam kelas, terutamanya kaedah pengajaran yang patut saya gunakan untuk aktiviti-aktiviti tertentu supaya membolehkan pelajar mencapai potensi pada tahap yang tertinggi. Saya sangat berharap program Sekolah Amanah ini dapatlah mengubah nasib anak-anak yang bersekolah di sini menjadi lebih baik, terutamanya bukan saja kepada masyarakat setempat, tapi memberi impak seluruhnya kepada negara kita. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, jadi itulah perkongsian kami punya bakal-bakal future leader as a SLT or middle leaders. Kita melalui program Sekolah Amanah ini sebenarnya kita ada strategi untuk penggantian SLT, bukan pengetua, SLT melalui skim SHCM, di mana kita nilai setiap guru, kita akan nilai dan kita nampak di situ siapakah peneraju selepas kami. Apabila telah dipilih, maka memudahkan lagi urusan penggantian tanpa ada gangguan ilmu pentadbiran atau kepimpinan. Jadi seterusnya, mari kita sama-sama saksikan gambar-gambar tentang impak kepimpinan berkesan di SMK Bengawan 2. Terima kasih LIPED, terima kasih program Sekolah Amanah. Denganmu kami telah keluar dari sekolah, kami telah pergi daerah, kami telah merantau ke peringkat negeri, ke peringkat kebangsaan dan juga ke peringkat antarabangsa. Amalan kepimpinan bilik darjah 14 kompetensi menjadi amalan harian dan kami kongsikan di peringkat luar daripada sekolah. Dalam gambar ini kita lihat inilah kita punya middle leaders yang menyumbang ilmu mereka dan yang terkini itu pada 22 hari bulan Mac yang lalu middle leaders Cikgu Wazalina berkongsi pembezaan kompetensi yang ke-13 dalam 14 kompetensi pembezaan bersama dengan rakan-rakan lain di peringkat negeri. Terima kasih my middle leaders. Seterusnya rupa-rupanya intai padi antara nampak PPD di pejabat, dia nampak saya di sekolah. Alhamdulillah, start of the month February 2021 menjadi milik pengetua SMK Bengawan 2. Ini sebenarnya menjadi suntikan motivasi dalam diri saya sebagai pengurus sekolah nombor 1. Terima kasih Tuan PPD, Papa Smart. Dan amalan ini juga kita amalkan di sekolah. Menghargai warga sekolah, bukan sahaja guru, malah AKP juga kita beri penghargaan pada setiap hujung tahun. Seterusnya, amalan perkongsian visi misi program Sekolah Amanah Kimanis Cluster. Masuk tahun yang ke-6 ini tugas kami bertambah berat, namun kami yakin dan percaya teamwork yang kuat di Kimanis Cluster ini membantu kepada kelestarian program Sekolah Amanah. Di mana di Kimanis Cluster ini ada 5 buah sekolah, yaitu Sekolah Agama Kimanis, SK Mandahan, SK Pekan Kimanis, dan juga SK Kimanis.
Kami sentiasa bergabung tangan, bergabung pikiran untuk melestarikan pendidikan abad 21, meholistikkan pelajar-pelajar kami di Kemanis Cluster ini, insya-Allah. Dan seterusnya, my mentor yang dikatakan oleh Middle Leaders tadi, di mana akhirnya setelah diasah, dipimpin, dibimbing oleh LibEd, berjalan sendiri sekarang, namun hasilnya sudah kelihatan di mana sekolah telah meraih untuk yang terkini AGI 2021. Kita telah menang pingat emas, naib Johan dan juga pingat gangsa. Terima kasih sekali lagi LibEd, tanpamu siapalah kami. Dan seterusnya, subject based classroom, kita ada 36 buah sekolah dan 36 buah subjek classroom di SMK Bongawan 2. Kita agihkan ke pimpinan guru-guru untuk menjaga kelas ini mengikut acuan 14 kompetensi PAK 21. Dengan wujudnya subject based classroom ini mudah untuk kita menilai learning walk, melalui learning walk, learning observation, menilai bagaimana kompetensi guru-guru ketika melaksanakan PDPC. Alhamdulillah, pelibatan pelajar, terima kasih sekali lagi, bukan saja di peringkat sekolah, tetapi kita dah melangkau ke peringkat ASEAN, ke peringkat antarabangsa, di mana kebitaraan kami sehingga hari ini ialah doodle. Kita melahirkan ramai doodle, peringkat negeri juga kita banyak membantu di bawah bimbingan Cikgu Afendi. Dia membawa pelajar-pelajar kita keluar daripada sekolah untuk mendudel bangunan-bangunan seperti Jabatan Penerangan, seperti UMS. Dan pelajar-pelajar kita sudah mampu untuk bercakap di atas stage, bertemu dengan orang awam. Tetapi sebelum ini sebenarnya anak-anak kami ni taklah begini. Mereka ni pasif tetapi bersama 14 kompetensi. Saya yakin dan percaya bukan saja mereka berada di sekolah mampu begini, mereka juga akan mampu bercakap, berkomunikasi di luar ketika berada di luar sekolah nanti. Dan pelibatan komuniti, sebenarnya sekolah kami ini kedatangan orang-orang kenamaan adalah biasa. Kedatangan mereka bersama sumbangan. Di situ kita lihat, kita sempat melaksanakan gotong royong bersama PIBG, orang kenamaan, gotong royong ber-SOP pada Januari yang lalu, dan kita telah melahirkan, membina sebuah dapur PIBG untuk tujuan kita meraihkan apa-apa saja yang telah kita dapatkan, kita raihkan dengan memasak di sekolah, dan kita nampak guru-guru sangat gembira dan kita raihkan dia bersama dengan anak-anak kita lah. Dan seterusnya, marilah kita saksikan bagaimana sebuah kelas biasa ditransformasikan menjadi SBC. Terima kasih kepada program Sekolah Amanah kerana dengan peruntukan yang diberikan maka terlahirlah kelas ini. Terima kasih kepada Syafiq yang tak jemu-jemu membimbing kami mengatur cara bagaimana mengurus keuangan program Sekolah Amanah. Jom kita saksikan bersama-sama.
Itu dia SBC Sport Science. Sebenarnya di bawah SBC ini pelajar-pelajar kena bergerak dari kelas ke kelas untuk hadir subjek-subjek tertentu. Bukan lagi duduk di kelas dari jam 7 pagi sehingga petang. Dan seterusnya sama-sama kita tonton bersama apakah pandangan mantan pelajar kita dengan program kepimpinan di bawah program Sekolah Amanah. Jom kita saksikan. Satu perbaruan, satu revolusi telah ditunjukkan oleh Sekolah Amanah ini untuk menaikkan sekolah SMK Bengawan 2 ini ke arah yang lebih mantap dari segi kurikulum dan co-kurikulum. Bukan saja peningkatan daripada guru-guru, tetapi diberi penekanan kepada kami juga, iaitu murid-muridnya. Pernah juga kena puji kan, bagus student Bengawan 2 nih, pandai berkomunikasi. Wow. Diri sendiri sudah lebih berkeyakinan mau urus satu majlis kah, macam kami sekarang pandai sudah handle majlis guru. I think Sekolah Amanah kan yang bagus dia sangat realistik. Guru-guru di sini sangat objektif, prihatin. Dorang tahu which class to use this method, this class to use another different method. Saya sebagai pengerusi SVG batch 2018 sama 2019. Wow. Ajarlah anak-anak. 2 tahun tuh. Ajar-ajar anak buah handle majlis semua supaya dorang berkepimpinan. Daripada guru-guru itu sendiri memberi kami kebebasan untuk memilih. Kan kami ada student voice group. So kami di sini kami kasih suara apa yang kami mau sama cikgu. Contoh kami buat yang video sekolah. Oh iya. Kami kasih saran sama cikgu-cikgu lah. Apa kata kalau time rehat kami kasih buat radio sekolah. Apa yang saya pelajari daripada Sekolah Amanah, saya aplikasikan dalam kehidupan saya sebagai seorang bakal guru in future. I hope I can bring good values to people. Saya harap saya boleh mempraktikkan nilai-nilai ataupun perkara-perkara yang saya pelajari di Sekolah Amanah ini untuk orang lain. Be realistic and be sure about your future. Okey, itulah pandangan pelajar-pelajar kita. Yang lelaki itu sebenarnya berada di UPSI, yang perempuan tengah itu sebenarnya dah berada di sekolah tingkatan 6 lah. Jadi ringkasannya itu mungkin ada yang tak faham bahasa orang Sabah ni rakan-rakan semaya. Inilah ringkasan perkongsian pelajar-pelajar tadi. Mereka kata bukan saja guru tetapi pelajar-pelajar juga ditekankan. Mereka lebih pandai berkomunikasi. Melalui student voice group ni mereka banyak buat program sendiri, mengurus acara-acara sekolah. Mereka bebas memilih, tapi walau bebas pun kita masih monitor lah dan itulah yang menjadi kebanggaan kami apabila mereka berada di luar, mereka tetap pemimpin mewakili guru-guru SMK Bengawan 2. Seterusnya saya katakan tadi datanya, akhirnya pada tahun 2020 data menunjukkan pencapaian di luar jangkaan, di mana strategi goal 1 kepimpinan dan pengurusan kita telah mencapai target Sekolah Amanah 2019 iaitu 92.2% dan 2020 96.5%. Saya katakan tadi menjadi persoalan pada kita mengapa kepimpinan itu menjadi keutamaan dalam program Sekolah Amanah. Rupanya apabila kepimpinan itu mantap, maka kesannya itu kepada pembelajaran dan penggajaran dan kesannya juga kepada potensi murid dan juga ibu bapa dan community. Jadi saya boleh rangkumkanlah. Kepimpinan itu sangat diutamakan. Bersama kepimpinan yang baik, yang mantap, sekolah boleh berjaya, mencapai. Sebagai bukti kita saya letakkan itu beyond expectation. Sebab menjelang 2019, kita pun dah mencapai KPI itu. Data ini bukan SMK Bengawan 2 buat Data ini adalah daripada LibEd Services. Kita cuma hantar mereka yang berikan data ini. Terima kasih kepada LibEd Services. Dan yang terakhir dari kami,
kalau dulu berduka, kalau dulu ada yang nak pindah. Tapi akhir 2020 ini, pada tahun 2021 ini, kita nampak wajah sudah ceria, ruyung dah pecah, sagu pun diperolehi, maka kami bersatu hati. Kami berikrar menggalas tanggungjawab di bawah program Sekolah Amanah dengan moto, satu kepimpinan, satu tujuan, lestarikan kepimpinan, PAK 21, lahirkan pelajar holistik demi untuk mereka sendiri, kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Kembali kepada Shikin. Okey, terima kasih Datin Masnya, Puan Laura dan Kamarul. Kini saya ingin memperkenalkan moderator kami pada hari ini, Nina Adlan Disni, Pengarah Eksekutif LIPED untuk sesi soal jawab. Over to you, Nina. Sorry, unmute dulu. Terima kasih Shikin. Terima kasih Shikin dan terima kasih banyak-banyak pada Datin Masnya dan Puan Laura. Saya memang tertarik dengan persembahan tadi. Terima kasih. Ya, memang saya, I feel very heartwarming lah kan bila dengar journey SMK Bonggawan 2 dan jadi saya ada soalan daripada nanti ya saya cari soalan mana chat box tadi tu daripada Puan Samiha saya rasa. Nanti ya, mana chat box tu? Nanti sini ya. Okey, soalan dari Puan Sameha adalah, okey mana dia? Bagaimana Datin memastikan semua guru mengamalkan 14 kompetensi dan juga pendekatan-pendekatan yang lain untuk kelestarian yang berterusan sebagai sekolah amanah? Itu soalan untuk saya ya, Puan. Ya. Terima kasih Puan Nina. Terima kasih kerana soalan itu. Bagaimana saya memastikan guru-guru ini mencapai apa yang sebagaimana program sekolah amanah lah, kelestarian itu. Pertama sekali kami melalui perbincangan mesyuarat pengurusan disertai oleh SLT dan juga middle leaders. Pertama sekali kita nak cek cikgu itu buat kerja ke tidak melalui learning walk berfokus. Berfokus itu maksudnya minggu ini kita dah ada jadual sebenarnya, kita dah mula minggu lepas pun saya dah buat. Apakah yang berfokus itu? Kita mulakan dengan 14 kompetensi itu. Minggu lepas kita dah mula kompetensi 1 sehingga 5. Data itu kita akan analisis pada mesyuarat minggu akan datang, kita tengok apakah kelemahan cikgu-cikgu ini melalui Google Form yang kita dapat tadi. Kita analisa berapa orang guru yang tak buat success criteria, tak bawa RPH, tak boleh physical environment-nya tak bagus. Sebelum LO, kita akan buat LO 2 kali. Sebelum LO berlangsung, kita atur dulu, kita bantu dulu di bawah program mentor bagaimana guru-guru ini boleh melestarikan PAK 21 itu. Kita buat plan, kita cek, and then kita perbaiki. Tetapi apapun kelemahan cikgu, dasar kami bukanlah menegur kesalahan, tetapi kami lihat di manakah kita good about what they are doing right. Tak mau tengok yang salah. Kita ni manusia memang melakukan kesalahan, Puan. Tapi program ini program yang besar. Tak boleh berlangsung 5 tahun itu bagus semuanya, Puan. Ada cabaran juga. Pada saya cabaran itu adalah idea, adalah program, inovasi. Kalau baik saja kan, susah juga kalau tak ada kemarau, kita tak tahu menghargai hujan kan. Begitulah ibaratnya, Puan. Yalah. Jadi peranan pemimpin tu bukan sebagai judge ataupun hakim kan? Itu betul, Puan. Pemimpin adalah sebagai coach yang boleh menampah baik kan? Jadi inilah pendekatan yang di sekolah amanah kami alu-alukan kan, tapi tak selalu semestinya macam tu kan. Sebagaimana LIPED ajar kami, Puan, dia tak boleh, saya kagum sebenarnya dengan pegawai-pegawai LIPED ini. Macam mana pun kami buat, dia akan kata this is on other hand, ada lagi benda lain. Dia tak tegur kita kasar dan kami rasa memang itulah cara yang terbaik. Kalau kami diajar begitu, jadi kami pun membimbing
Guru-guru di bawah selian kami sebagaimana kami diajar oleh LibEd Services. Yalah, dan kalau ada environment sekitaran macam itu, cikgu pun tak rasa takut kan? Betul Puan. Cikgu memang merasa takut nak mengaku yang ada kesalahan ke, ada yang boleh buat kebetulan ke, tapi patutnya tak payah takut kan. Kita patutnya sebagai pemimpin, kami create that safe space untuk mereka, sepatutnya lah kan. Ya. Itu yang jadi banyak assessment ni yang dijalankan bukan secara otentik. Sebab ramai cikgu takut kan. Dia takut ada konsekuen apa yang akan terjadi kalau markah tu tak sepatutnya kan. Jadi harapkan sekolah amanah boleh hanya Puan untuk sorry dah tak. Puan, sebenarnya kita pamerkan markah ni among SLT middle leaders. Kita akan tengok di mana kompetensi cikgu yang tak boleh. Jadi kita buat CP, saya katakan data driven decision making kan. Daripada LO itu, LO1 kita buat CPD dengan harap isi cikgu saya guru yang mudah kita lentur sebenarnya. They are young and they are the future middle leaders and SLT or SMK Bongan 2 Puan. Okey, mungkin para hadirin sekalian ada soalan yang lain yang ingin ditanyakan? Ni dia soalan. Adakah sekolah amanah nanti ya? Adakah sekolah amanah ini daripada Encik Syamsuri? Sebelum tu ada lagi satu soalan nanti ya. Maaf. Supian, Cik Supian. Adakah sekolah amanah perlu kebitaraan dalam akademik, sukan, ko-akademik dan badan uniform atau satu bidang sahaja? Okey. Datin Masniah ataupun Puan Laura boleh sila jawab. Okey, kebitaraan tadi seperti saya kongsikan tadi mula-mula kita dari segi kokom itu apabila dalam kelas dalam kelas kita nampak kemenjadian pelajar itu di mana kecenderungan dia. Contohnya doodle tadi, apabila kita nampak pelajar dalam kelas dia cenderung kepada doodle, kita buat latihan. Kita latih guru, kita latih pelajar sehingga kita menjadi sekolah. Saya rasa satu-satunya di Papar lah yang menjadikan doodle itu sebagai kebitaraan ya Puan. Bukan ada yang spesifik. Kita lihat apa kemampuan pelajar. Bukan saya dari segi akademik, kokem, sahsia. Kita tengok apa kebitaraan pelajar itu akan menjadi kebitaraan sekolah kita. Dalam setakat ini ya, sukan kita dah boleh mewakili peringkat negeri. Dan begitu juga kokem dari segi unit-unit beruniform seperti kadet polis, kita boleh menyertai pasukan peringkat negeri lah setakat ini. Tidak ada spesifik sekolah mana ini mesti kebitaraan ini, tidak. Berdasarkan kemampuan pelajar-pelajar kita sebenarnya. Iya, kemampuan pelajar dan kemampuan sekolah kan, dan secara holistik. Okey. Soalan seterusnya daripada siapa ni, Syamsuri Muhammad. Apakah bidang kelestarian yang menjadi tonggak besar kemenjadian murid, Puan Pengetua? Yang ini kemenjadian pelajar ini sebab itu kita tekankan Puan PAK 21 14 kompetensi yang menjadi amalan yang kita lakukan di SMK Bongawan 2 ini di bawah program sekolah amanah. Sebenarnya 14 kompetensi itu menjadi hiburan bibir-bibir kami. Setiap kali ada perjumpaan, apakah masalah cikgu-cikgu yang tidak mampu dilakukan yang perlu kita CPD-kan, yang perlu kita PLC-kan Puan. Untuk kelestarian ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang senang. Apabila kami ditinggalkan oleh LibEd 2020, saya sendiri merasakan mampukah kami berjalan tanpa bimbingan berterusan dari LibEd. Tetapi soalan yang sama, sampai bilakah bimbingan ini berakhir? Maka dengan
kekuatan sokongan daripada PPD JPN, kami cuba melestarikan PAK 21 ini dengan hasrat impian menjadi kenyataan, lahirlah pelajar-pelajar yang holistik. Seperti saya katakan tadi, kalau mereka tak boleh 7A, tetapi mereka menjadi usahawan pada suatu ketika nanti dengan skala yang besar. Apabila berjumpa dengan kita pada suatu hari nanti, mereka boleh kenal kita, ucap terima kasih sebab kepimpinan itu mereka bawa daripada program ini, Puan. Okey, terima kasih. Okey, ini ada komen, bukan soalan ya, tapi daripada Encik Muhammad Effendi Ibrahim. Ini seorang guru lah kat SMK Bonggawan 2. Bagi saya, dia kata, bagi saya Datin Hajah Masniah seorang ketua yang sentiasa membimbing kami, menegur di mana yang perlu, dan paling utama dah hilang. Yang paling utama, sorry ya, dan paling utama sentiasa betulkan sikap kami dan yakinkan kami akan kemampuan kami yang kami memang boleh. Itu komen yang hebat ya. Jadi memang kami harap pemimpin di SMK Bonggawan 2 ni boleh terus maju dan kejayaan akan continue ya. Oh, okey, ada lagi satu soalan. Puan Pengetua Datin, apakah usaha pihak sekolah untuk membiasakan diri dengan SKPMG2 selepas tamat bimbing? Okay, that's a good question. Okay. Pada sebelum ini sebenarnya kami ada dua bos lah, satu SKPMG itu, satu 14 kompetensi. Tetapi saya katakan tadi data melahirkan program, bagaimana akhirnya kita melahirkan satu rubrik yang menggunakan dasarnya itu ialah SKPMG itu. Sekarang ini kita tak bertuan dua sudah, sekarang kita bertuankan SKPMG itu. Untuk kelestarian SKPMG itu dia sebenarnya ada kita masukkan rubrik-rubrik 14 kompetensi, dan di situ kita bekerjasama dengan SIP partner daripada PPD Papar. Saya ucap terima kasihlah. Pada awal tahun ni pun kita dah panggil sebenarnya untuk penjelasan mengapa kita tiba-tiba tidak memakai rubrik sekolah amanah. Mengapa tiba-tiba bertukar kepada SKPMG itu? Sebab SKPMG itu adalah milik KPM yang perlu kita ketahui, yang perlu kita fahami. Kerana penilaian prestasi guru bukan saja melalui PMS tetapi melalui SKPMG itu standard 4. Ya. Dan untuk makluman para hadirin sekalian ya, sekarang versi baru program Sekolah Amanah iaitu PSA versi 2.0, TSP 2.0 memang menggunakan dokumen-dokumen yang sedia ada dari KPM. Jadi memang sekarang sekolah baru memang kami menggunakan SKPMG 2 dan TSSP dah kami dah berserai. Okey, Salam Datin, ada soalan lagi satu. Salam Datin, apakah strategi utama yang digunakan oleh barisan kepimpinan dan middle leaders yang melonjakkan pelibatan ibu bapa komuniti sekolah Datin? Okey, ini dari Encik Morgan. Okey. Sebenarnya perkara ni sekolah kami memang terkenal dengan pelibatan luar. Saya buat analisis begini Puan, apabila saya masuk ke SMP Bonggawan 2, saya tengok siapakah yang berjaya di persekitaran ini. Siapa yang menjadi pengarah, orang kampung yang menjadi pengarah, menjadi orang besar di kawasan ini. Saya tak malu sebenarnya, saya tak malu untuk menjajah muka saya ni untuk bertemu mereka yang ada kepentingan dengan rakyat Kimanis. Terkini minggu lepas saya berjumpa dengan membuat kunjungan hormat dengan Pegawai Yayasan Sabah yang begitu rapat dengan kita. Saya berjumpa kerana saya dapati dalam dialog prestasi kami insya-Allah akan dapat dalam list kami ada 3 orang pelajar yang kemungkinan besar akan mendapat 5A, dan saya minta dengan Pegawai Yayasan Sabah ni supaya berikan mereka award ataupun beasiswa membantu mereka untuk melanjutkan pelajaran because they are from poor family. Jadi saya sendiri mengetuai kunjungan ini terutama kepada YB kerana mereka ini kadang-kadang mereka tak tahu apa keperluan sekolah.
Jadi sebagai pemimpin, saya kena berjumpa dengan mereka. Dan respon mereka alhamdulillah. Cuma PIBG, setakat ini PIBG kita ni usahawan yang berjaya Puan, alhamdulillah. Dan kehadiran ibu bapa, alhamdulillah, survei-survei yang menunjukkan tentang program sekolah amanah ini sentiasa dijawab dan kita analisis di bawah pengurusan HEM. Alhamdulillah. Dan kita banyak ni sekolah angkat ni. Dan sebenarnya mesyuarat gotong royong sekolah kita buat di pejabat daerah Puan, dipengerusikan oleh Tuan DO sebab kita adalah sekolah angkat pejabat daerah Papar. Okey. Adakah saya menjawab Puan? Okey, terima kasih. Masa pun dah sampai dah 3:10 dah. Jadi mungkin kami boleh saya ucapkan sekali lagi. Nina, yeah? You don't mind, ini bukan Satu soalan lagi. tetapi komen. Okay. Yes, please. Can I? Okay. Boleh. Saya adalah staff Lip Ed yang last lah meninggalkan sekolah amanah. I was there until end of last year. I just want to vouch whatever Datin said, Datin and Laura said is true. And when she showed the data for Kepimpinan 34 something, it did worry us a bit from the beginning. But really melonjak lah. So in 2019, they have already achieved the 90% that is set by Lip Ed. And I just want to comment on Datin has a very different style of leadership from Laura. But both of them are very effective. And I would like to share one thing very special about Datin is her enthusiasm. If you go to her school, she'll say, come, I show you this, I show you that. Before you know it, she's brought you around the whole school, praising the teachers. That's why she says, catch them right. Always, she's always praising them. But like she said, all schools have what the teachers are not doing right in front of people. She will do it in private. That I really admire her and her enthusiasm. So it will take you about 1 hour to walk around the big school, but she has so many things to show, so many exciting things with her. You know, you get excited together with her. So that's one thing very special. Keep that up, Datin. And I always say, jangkit yang lain lah, jangkit semua lah. With your enthusiasm, you know, showing what the teachers are doing right and always praising them and telling them it is true. When whatever she said there, I vouch for what she has said. It's very true. And Laura as well, all the 5 middle leaders are fantastic, really helping, and they keep on talking about the teaching competencies, which is very good. So she's only doing SG1. So some of the questions maybe was asked, it's about the other competencies, but they are doing really very, very well. I do miss all of you, so thank you very much. Miss you too, Madam. Thank you for contributing those very heartwarming words there, Jehan, because yeah, I mean, it is quite amazing. Like you said, kan, daripada 34.5 boleh melonjak to 92.2. It's really kudos to you, Datin, to you, Laura, and the team, the entire school, SMK Bonggawan. And we are sad because but once a trust school, always a trust school, yeah? Jadi, we will always be here. We will always be, as they say, the guide on the side that will always support you. And we're sure you will move on to even greater things. So thank you so much for sharing today. Yeah? Thank you, Madam. Thank you, Puan. Thank you to everyone. Terima kasih pada semua ya kerana sudi meluangkan masa, and see you again soon.